Assalamualaikum, saya Syuk. So hari ini seperti biasa Santai Chill akan bawakan anda kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, macam yang korang nampak hari ni aku berkeseorangan. Susah pula sebut. Selalunya Apis seorang, aku tak ada kan. Lepas tu sebelum ni Asyad dengan Apis, dan kali ni aku terpaksa seorang geng. Sebabnya ialah nak ada bonding time dengan family kan. Dengan kesihatan pun tak berapa nak cun lately ni. Tapi apa pun guys, konten harus diteruskan. Okay, jadi aku kat sini setia untuk menghiburkan korang semua dengan caller hari ni siapa. Sebelum aku bagi tahu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana belum subscribe, subscribe cepat. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Okay, dan kita orang dah boleh dah aktifkan super chat dan juga super sticker, yang mana nak bantu kami untuk membangunkan Santai Chill yang lebih baik dan lebih maju. Boleh berbuat demikian. Okay, tanpa membuang masa, hari ni kita bersama siapa? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa tu geng? Aku rasa lah kan, ini tak bukan Abang Adat, betul kan? Betul. Okey, Abang Adat, sihat Abang Adat? Alhamdulillah segalanya berada dalam kesihatan yang baik. Okey geng, yang mana belum tengok cerita Abang Adat part 1, part 2, part 3, yang ni pun tak ingat dah part berapa. Okey, kita akan letakkan link di atas ni, dan mana yang nak tengok lebih detail boleh pergi ke playlist Santai Chill lah, boleh tulis Abang Adat. Okey, nanti semua video-video yang lepas boleh tengok dekat situ. Okey Abang Adat, mungkin yang sekarang tengah tengok ni orang pertama atau pertama kali tengok Santai Chill, mungkin dia belum kenal Abang Adat lagi. Okey, boleh Abang Adat kenalkan diri sikit? Okey, saya Abang Adat Bujana. Umur dalam 47 tahun, berasal dari Negeri Sembilan. Saya bekerja sebagai seorang guru dan kini sedang mengajar Kim Labu. Okey. Jadi bila seorang guru ni geng, dia bercerita, aura dia lain. Kan, kita punya fokus pun dengan penyampaian dia tu buatkan kita kadang terawang-awangan. Terawang-awangan, betul ke? Betul lah kot Okey abang, ramai sebelum ni, kalau Abang Adat pun mungkin perasan ramai yang request Abang Adat lagi, nak Abang Adat lagi, sampai dia letakkan Abang Adat ni dalam dia punya favourite list lah. Okey, jadi sebab tu kita orang tanya balik Abang Adat, ada cerita lagi tak? Sebab nak memenuhi dia orang punya ni permintaan. Ada. Okey. Ada banyak list cerita lagi. Banyak Okey, Abang Adat ingat tak yang kali ni part berapa? Part 5. Part 5 geng. Dia kalau dah masuk part 5 ni bukan biasa-biasa geng. Kan, selalu 1, 2, 3 je, kali ni sampai 5. Okey, jadi kita nak dengarkan cerita part 5 ni macam mana? Jom kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kisah. Kisah ni berlaku pada tahun 2013. Waktu ni saya tahun pertama lah. Tahun pertama berada dalam situasi tidak lagi berkhidmat sebagai pembantu ustaz. Dan sebelum ni saya kata saya dipanggil seorang ustaz untuk membantu dia. Jadi ini
tahun pertama saya dah tidak lagi ada kaitan dengan ustaz tersebut. Dan menurut ustaz tu, sebelum saya ni berehat, ustaz tu kata saya ni dah mula masuk list lah, dan dianggap sebagai sebagai ancaman lah kepada kaum-kaum gaib kat sana tu. Sebab bila kita ubatkan orang, maknanya kita menggagalkan usaha mereka untuk menyakiti ataupun mendatangkan mudarat pada pesakit tu. Jadi dalam tempoh 2-3 tahun saya buat kerja tu dengan ustaz tu, jadi diorang dah mula trigger saya lah, dan ada dah mula mengekori gerak langkah saya. Jadi ustaz ni pun beri peringatan pada saya supaya sentiasa berwaspada setiap masa. Jadi saya pun menjalankan kehidupan seperti biasa lah, pergi mengajar, cumanya tak buat ruqyah lagi je, itu saja. Kemudian beberapa bulan kemudian, isteri saya ni mengandung anak yang kelima lah. Waktu tu usia kandungan 7 minggu. Saya pun berharap lah, sebab sebelum ni anak saya semua perempuan, 4 orang. Jadi saya harap sangat yang ni lelaki kan. Tapi dalam tempoh 7 minggu tu kita tak tahu lagi jantina dia kan. Kemudian beberapa minggu kemudian sesuatu berlaku lah pada isteri saya, di mana dia mengalami sedikit pendarahan. Okey. Jadi sebagai suami ni kita memang ambil tahu dan mengikuti perkembangan isteri dengan rapat lah kan. Jadi saya pun bawa lah isteri pergi klinik untuk scan. Bila doktor tu scan, dia tengok janin anak saya tu dah tak ada. Kantung janin tu dah kosong. Oh, okey. Jadi doktor suggest pergi buat appointment dengan hospital kerajaan. Jadi saya pun pergilah, bawa isteri saya, bawa pergi hospital Tunku Jaafar, berserta dengan surat yang doktor tu dah recommend. Saya pun pergi sana. Pihak hospital mengatakan bahawa isteri saya ni dah keguguran sebenarnya gitu. Oh, okey. Jadi datang situ tu untuk cuci lah. Untuk cuci. Dan dia kata isteri saya kena berpantang macam orang bersalin juga. Dia memandangkan dia punya dia punya usia janin tu dalam mungkin tak sampai 10 minggu. Jadi isteri saya tu berpantang singkat aja lah, tak macam orang bersalin betul tu lah. Cuma dalam tempoh 2-3 minggu dia berpantang tu memang saya jagalah dia punya makan semua. Kemudian setelah tu isteri saya bekerja balik macam biasa. Jadi saya sempatlah jumpa kawan saya yang saya kata yang boleh nampak tu kan. Saya cerita dengan dia. Jadi dia kata berkemungkinan, dia cakap berkemungkinan isteri saya ni telah diusik oleh jin ataupun dikompromi oleh jin. Tak tahulah macam mana cara dia orang ni kan. Dia orang ni pun ilmu dia gaib. Benda ni pun gaib, ilmu ni pun ilmu gaib. Jadi mungkin akibat campur tangan jin yang dah mula mengekori langkah saya tu, dia buat something pada isteri saya, lalu isteri saya pun keguguran. Itu pandangan dia lah. Pandangan dia, tapi saya tak nak fikirkan sangat. Sebab sebelum ni saya dah ada 4 orang anak, dan isteri saya pun tak pernah mengalami keguguran sebelum tu. Jadi saya anggap faktor umur je lah. Saya anggap faktor umur, tak ada rezeki, macam tu je. Yang 4 jin tu saya letak dia list paling last sekali. Kemungkinan paling last. Paling tinggi sekali belum ada rezeki. Sebab semua perkara baik buruk datang daripada Allah. So, kita sebagai hamba redha dan menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi saya pun menjalani kehidupan macam biasa. Kemudian beberapa bulan lepas tu isteri saya mengandung lagi. Jadi yang kali ni saya happy lah. Sebab masa tu kandungan dalam lebih pada 10 minggu. Dan doktor yang scan tu dia kata lelaki, dia kata. Oh, saya pun happy lah.
Cuma bila kita gembira ni, kita teringat balik yang list last, kemungkinan yang last tu. Yang kawan saya kata tu kan. Saya kata okey lah, saya ambil pendapat kawan saya tu buat sementara ni dengan cara saya mengawasi isteri saya siang dan malam. Saya pastikan dia tidur dulu sebelum saya, dan kemudian saya tidur selepas lama dia tidur baru saya tidur. Nak pastikan isteri ni sentiasa dalam keadaan dijaga lah. Okay. Sambil tu saya istiqomah lah beramal kan. Jadi masa pun berjalan, alhamdulillah kandungan isteri dah masuk 7 bulan. Saya pun tetap beramal macam biasa dan lakukan tabiat lazim saya itulah, mengawasi isteri pada suatu malam ni. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam tu isteri saya ni dia dah tidur lah dekat master bedroom. Rumah saya ni rumah 2 tingkat. Jadi master bedroom biasa dekat atas kan, tingkat atas. Jadi saya dekat ruang tamu yang tingkat atas tu, sebelah tu je, saya sedang baca. Ketika saya sedang baca tu, tiba-tiba saya terdengar suara isteri saya ni macam orang bergelut tu. Okey. Macam orang bergelut, macam orang kena impit. Dan dia nak menyebut, macam nak sebut Allah tu tak lepas. Saya kata, ini bini aku ni kena ganggu ke apa ni? Saya kan, saya pun cepat-cepat letak buku, saya pergi dekat bilik, saya tengok isteri saya. Isteri saya tidur dalam keadaan mengereng. Kemudian saya dapati kepala saya tu berdenyut. Okey, menandakan kehadiran entiti gaib ni lah. Jadi Allah bagi saya ilham, saya pegang perut isteri saya tu dengan niat supaya Allah melindungi bayi ni, dan saya baca 3 kul. Baca 3 kul, mohon pada Allah supaya isteri saya ni dilindungi dari sebarang mudarat dan kejahatan dari makhluk-makhluk gaib. Lepas selesai saya baca 3 kul tu, isteri saya pun tidur macam biasa. Saya tengok dah tak ada bergelut dah. Tidur macam biasa. Jadi saya pun saya lambatlah sikit tidur. Nak pastikan kalau ada lagi kedatangan lagi selepas tu kan. Dah puas hati, tak ada apa-apa, saya pun tidur lah. Jadi keesokan harinya tu, isteri saya bercerita dengan saya. Dia kata, bang, malam tadi saya ada mimpi lah. Saya agak lah benda yang dia nak cerita tu. Cuma saya nak tahu macam mana situasi dalam mimpi dia tu. Okay. Dia kata dalam mimpi tu dia dikejar oleh satu cahaya yang berbentuk bulat dan besar, dan cahaya tu warna putih gitu. Dia kejar isteri saya. Biasalah kita kalau dalam mimpi ni pergerakan kita lambat tau. Kan? Jadi bila cahaya tu dah hampir-hampir dengan isteri saya, tiba-tiba cahaya tu meletup. Okey. Meletup tu mungkinlah waktu tu saya sedang membacakan 3 kul kepada isteri saya tu. Okey, faham. Sebab tiba-tiba dia meletup kan, maknanya ada datang pertolongan. Kan? Jadi saya senyum lah bila isteri saya cakap, saya tahu gitu. Dia tanya macam mana saya tahu. Dia kata, awak macam orang mengigau malam tadi. Abang pergilah tengok awak, abang baca 3 kul apa semua, berdoa semua, lepas tu baru awak okey. Jadi alhamdulillah lah, akhirnya isteri saya ni pun selamat melahirkan seorang bayi lelaki. Anak saya yang kelima lah. Sekarang ni anak saya tu dah berumur 7 tahun dah. Okey. Satu dugaan besar juga bang untuk abang tu. Sebab yelah kan. Yelah dia dah mula kacau, isteri. Dan benda ni melibatkan keguguran. Jadi saya macam, ya Allah, besar dugaan ni. Dia pun yelah, dia nak bermain dengan emosi. Bila jadi benda macam ni, dia harapkan supaya emosi isteri abang lemah, abang pun jadi macam takut kan. Supaya kita rasa down, berputus asa. Kan? Jadi dia akan rasa dia menang lah. Betul. Tapi sebab kita ni dah diajar dengan qada dan qadar kan. Keimanan kita ni biarlah semakin naik, bukan semakin menurun. Jadi kita anggap benda tu satu ujian dari Allah. Itu saja. Okey, dalam lingkungan masa itulah benda terjadi. Memang abang tak tahulah
Yang mengganggu abang ni yang mana satu abang tak tahulah Tak tahu. Dia cerita abang ni sebenarnya dia macam ada satu benda yang jadi pada saya lebih kurang macam ni, tapi dia bukanlah keguguran tapi berkenaan dengan mimpi lah, cahaya putih. Tapi Allahualam tu nantilah kita tanya mungkin akhir video ataupun next video. Okey bang, kita nak dengarkan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2012. 2012 ni saya masih berkhidmat sebagai pembantu ustaz. Jadi rutin saya ialah terima panggilan ustaz tu dalam pukul 12 malam. Kemudian dia bagilah list nama pesakit-pesakit yang dia minta saya buat ruqyah. Jadi kami buat sama-sama. Tapi melalui telefon tau, jarak jauh. Okey. Kemudian pada satu malam ni ustaz ni ajak saya jumpa dia. Dia ajak saya jumpa dia dekat Bangi. Okey. Bagi tujuan yang sama jugalah, nak merawat secara jarak jauh ni. Jadi malam tu pun saya jumpa dengan dia dekat masjid lah. Masjid ni lah, ketika tu belum PKP lagi kan. Jadi akses nak masuk ke masjid tak ada apa-apa halangan kan. Jadi kami duduk dekat satu ruang. Kemudian dia bagi list nama dan kami mulakan lah. Mula buat sesi ruqyah tu bersama-sama dalam tempoh 2 jam lah lebih kurang. Sebab saya selesai tu pun dah dalam pukul jam 12 lebih baru selesai. Beberapa orang pesakit beliau kita ruqyahkan lah pada waktu tu dari jarak jauh. Kemudian setelah selesai melakukan sesi ruqyah tu, kita orang pun pergilah makan. Sebab benda ni memakan tenaga kita kan. Betul. Jadi kita perlu recover balik. Jadi kita orang pergi makan lah. Jadi saya ingat dah selesai tau, sebab kita dah pergi makan dah pun kan. Biasanya lepas makan kita balik kan. Tiba-tiba ustaz tu tunjukkan saya satu rakaman video tau. Rakaman video, dia kata ada orang hantar dekat dia. Dalam video tu menampakkan imej kakak cantik je lah. Dia tertangkap satu imej kakak cantik berada di laluan highway lah. Kan sepatutnya tak perlu rakam pun benda-benda macam tu kan. Tapi dia kata ada orang rakam. Jadi mungkin pengguna jalan raya tu saya kata nak buat apa dengan gambar ni kan. Tak kata dengan saya kau cubalah tangkap benda ni. Saya kata mula-mula saya keberatan lah. Sebab pertamanya dia tak mengganggu. Betul. Dia berada pada habitat dia. Orang yang lalu tu mungkin mencari sendiri nak rakam dia kan. Jadi saya mulanya tak setuju. Saya tak setuju nak buat tangkap-tangkap ni. Sebab dia tak ganggu orang. Lainlah dia pergi merasuk pesakit tu mengadu dekat ustaz baru saya bantu. Ni random. Ambil video secara random, kemudian nak suruh kita tangkap. Saya cakap ustaz tu, saya rasa tak perlu ustaz. Dia kata kan. Ustaz tu bagi alasan kasihankan pengguna-pengguna jalan raya lain. Alah, saya kata tak apalah. Bahkan saya hormat ustaz tu. Dia yang ajar saya pun buatkan lah. Dan saya mulalah dengan istighfar, lepas tu baca Fatihah tu semua. Bila sampai peringkat saya nak scan akak cantik tu, sebab saya nak scan tu dalam video tu, saya tengok imej video tu dan bayangkan saya tengah nak scan ni, tiba-tiba kepala saya berdenyut di kiri dan kanan. Dan dia punya tekanan denyut tu tajam tu. Maknanya ada respon daripada kawasan sekeliling. Sebab benda tu belum masuk, gambaran dia belum masuk dalam kepala otak saya lagi. Kemudian saya pandang sekeliling dengan pandangan marifat saya kan. Saya nampak dekat luar restoran tu ada satu kakak cantik. Dia datang Syuk. Dia datang? Uish, mak. Dia datang. Okey, meremang ni bang. Ini grade berapa ni kalau macam ni? Kan? Sebab tu bila orang kata dia ni dengan Cik Chong tu level A, memang betul level A. Sebab saya dah mengalaminya. Tak sempat kita nak panggil dia, dia dah datang. Dia datang, kemudian dia punya pergerakan dia laju Syuk. Dia muncul kat satu sudut, kemudian dia hilang, dia muncul kat satu sudut lain. Dalam restoran tu juga. Okey. Jadi saya dah cakap kat ustaz tu, ustaz, dia datang Ustaz. Dia kan.
macam mana lah dia boleh datang ni Ustaz cakap kan. Mhm. Dia cakap, Ustaz cakap dah berhenti. Dia kata, berhenti, tak payah buat. Sekarang ni kita pagar diri kita dulu. Gitu. Mhm. Ustaz ni tak sangka benda tu agresif macam tu tau. Mhm. Lepas tu kita tak payah buat, kita berhenti je. Mhm. Lepas tu kita keluar daripada kedai ni. Saya pun keluar daripada kedai. Kemudian sebelum nak berpisah tu Ustaz cakap lah, balik ni sekarang jangan berhenti baca zikir. Ya, jangan berhenti baca zikir. Ustaz pun akan baca zikir. Dia kata kemungkinan salah seorang akan diekori. Okey. Sebab dia dah trigger dan dia datang. Okey. Kan? Jadi saya pun siap-siapkan diri. Kebetulan waktu tu saya datang berdua dengan kawan. Jadi saya suruh kawan saya bawa kereta. Mhm. Sebab aku nak berzikir kejap lagi ni. Mhm. Kami pun balik. Saya dalam perjalanan daripada Bagi nak Senilai tu, di tengah-tengah perjalanan Ustaz tu call. Mhm. Ustaz tu call, dia tanya keadaan saya macam mana. Saya kata saya okey, alhamdulillah, tak ada tanda-tanda atau isyarat-isyarat kehadiran benda-benda halus ni, tak ada gitu. Jadi Ustaz cakap, alhamdulillah kau tak apa-apa. Sayang kau kena bantu aku. Ustaz cakap. Kenapa Ustaz? Aku yang sedang diekori. Gitu. Allahuakbar. Ustaz ni yang sedang diekori. Dia nampak kelibat macam kain putih tu lah. Dan Ustaz ni satu kebolehan dia boleh detect benda tu dengan bau. Okey, faham. Dia boleh detect dengan bau. Jadi dalam kereta dia tu dah mula keluar bau, dia kata. Mhm. Jadi dia minta saya tolong, dia pun buat juga. Jadi bila ada bantuan, dia akan jadi cepat lah. Mhm. Kan, jadi saya pun terus fokus. Saya buat zikir dan saya bayangkan kereta Ustaz tu. Memang dalam bayangan saya tu saya nampak lah benda tu atas bumbung, dia follow mana-mana. Kemudian saya pun minta, saya berzikir dan saya mohon pada Allah, ya Allah datangkanlah satu bentuk perlindungan yang berada di sekeliling kereta tu, di mana dia tak boleh sentuh dinding pelindung tu. Mhm. Jadi bila dah selesai buat, saya berhenti dekat McDonald Hari Nilai. Saya call Ustaz cakap alhamdulillah dah selesai. Dia kata benda tu berhenti follow dia sampai simpang nak masuk Putrajaya. Ustaz ni dia tinggal dekat Putrajaya. Okey, faham. Dia kata dah sampai sempadan nak masuk exit Putrajaya tu, benda tu tak ikut dah. Dia kata, jadi kemudian saya cakap lah, Ustaz benda ni garang Ustaz. Dia kata, Ustaz pun ketawa dia kata. Dia kata benda ni memang jaga privacy betul lah. Dia kata. Dia sangat, daripada pengalaman saya tu, saya bolehlah kategorikan Akak Cantik ni dia satu spesies yang sensitif. Okey. Sebab dia cepat respon tau. Dia sensitif dan dia sangat menjaga dia punya privacy dia. Dia tak suka orang panggil dia, cari dia. Sebab kita orang berdua dah kena. Tapi saya tak naklah salahkan Ustaz tu. Mungkin Allah gerakkan untuk kita belajar sesuatu daripada situ. Ya, betul. Betul lah, kalau rasa bagi saya pun tak perlu nak dicari. Tapi yelah, abang kat kedai makan, dia dengan tak pernah jumpa abang ni, dia boleh datang dia boleh tahu kat mana saya rasa benda ni dia banyak tau. Dia banyak dan di merata-rata tempat ada. Dan saya berpendapat kaum-kaum diorang ni, network diorang sangat baik lah. Networking dia brotherhood diorang tu memang baik lah. Sebab sekejap ni dia boleh hantar wakil kan. Itulah pasal. Saya memang cemas betul waktu tu, Syuk. Sebab pertama kita tahu bila dia datang, mana kita yang cari pasal dengan dia sebenarnya. Sebab saya dah tak nak, saya mula tu cakap tak perlu Ustaz gitu kan. Ustaz pula bagi alasan kesian pada pengguna jalan lain. Tapi saya kata image tu bukan terakam depan dashcam ke apa, dia sendiri yang pergi zoom. Mana kau sendiri yang cari kan. Dia tak kacau orang pun, dia dekat habitat dia. Yang kau pergi rakam, kau bagi kat orang, lepas tu viral. Lepas tu takkan dari segi kronologi dia, benda tu tak buat salah apa-apa pun. Betul. Yang bila kita buat macam tu, kita mengancam dia. Betul.
Okey, satu cerita yang okey, ni baru. Saya rasa pun okey lah. Tapi kalau yang abang cakap tadi ni antara yang grade A kan. Cong. Tapi macam kalau yang raya-raya tu A juga Dia dalam kumpulan yang sama, tapi dia punya modus operandi dia lain. Kalau macam Kak Cantik ni, kebanyakannya memang ada yang dipelihara, tetapi secara umumnya dia habitat liar. Dia berada dekat habitat dia. Dia takkan masuk kawasan manusia. Tapi kalau yang raya-raya ni, dia boleh datang dengan perjanjian. Kan, dia boleh datang dalam mimpi. Sama ada dia ni orang kata pusaka daripada keturunan-keturunan. So dia ada hubungan dengan orang-orang yang ada kaitan dengan dia. Tapi yang Akak Cantik ni, dia survival. Okey, faham. Dia survival. Jadi bila orang dah survive, janganlah kita test power dia. Dia tak kata kita pun. Betul. Okey bang, satu cerita yang menarik lah. Okey, ini buatkan saya ni tak sabar dah nak dengar cerita yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni abang ada 2 tajuk. Kau pilih satu. Okey. Pertama, tajuk dia Mak Kawan Abang Hilang. Okay. Yang kedua, tajuk dia Komolok. Komolok ni nampak macam meres sikit. Komolok Komolok bang. Okey. Ni first time saya bagi nama saya namakan benda tu. Sebab benda ni tak ada dekat negeri lain. Komolok ni adalah satu jenis entiti yang hanya ada dan diketahui oleh masyarakat Minang saja. Okey. Dalam masyarakat lain tak ada. Banjar, Jawa pun semua tak ada. Sebab dikatakan Komolok ni satu sumpahan yang dikenakan pada satu-satu suku Minang tu. Dan sumpahan tu ada jangka hayat dia. Okey, faham. Okey. Dalam tempoh 7 keturunan, sumpahan tu akan terpadam. Dan seseorang itu akan menjadi Komolok selepas dia mati. Okey. Dan dia hanya target pada keturunan lelaki saja. Anak lelaki saja. Kalau generasi yang kelima tu semua tak ada anak lelaki, okey. Fine, tak ada apa-apa. Okey. Cerita ni saya dapat daripada seorang rakan setugas lah. Masa saya mengajar dekat Jelebu, saya ada seorang kawan, dia orang Minang. Okay. Saya pun sebenarnya Minang juga, tapi Minang saya ni dah hybrid dah. Dah bercampur dengan Jawa, dah bercampur dengan itu. Jadi bahasa Negeri Sembilan tu lah yang tinggal. Tapi bahasa Minang dia lagi halus daripada bahasa Negeri Sembilan. Jadi kadang-kadang kalau saya nak belajar bahasa Minang pun saya tanya kawan saya tu. Namakanlah kawan saya tu Azizan. Jadi Azizan ni dia cerita pada saya. Sebab dia tahu kat tempat lain tak ada. Komolok ni kat tempat lain tak ada. Jadi dia cerita, dia kata Komolok ni, dia kata apabila satu-satu keturunan ataupun satu-satu, yelah benda ni eksklusif kan, dia takkanlah nak namakan nama suku tu, sebab membabitkan aib apa semua kan. Jadi kita ada satu suku tertentu, dalam suku tertentu anak lelaki kalau meninggal janganlah keluar rumah dalam tempoh seminggu 2 minggu, janganlah keluar rumah gitu. Okey. Kalau dalam tempoh 2-3 hari dia meninggal tu, dia akan balik ke rumah ibu bapa dia, minta makan. Lepas tu suara dia macam bayi menangis. Ada orang kata macam seorang anak musang. Ada kata bunyi macam bayi menangis. Dan kalau waris dia tak buka pintu ke apa ke, dia akan mula pergi dekat tingkap, dia cakap-cakap tingkap. Tapi dia gangguan dia taklah ekstrim. Sebabnya apa? Selepas 3 hari, kalau waris dia tu tak layan, dia tak datang lah. Tetapi dia akan pergi kepada rumah atau tempat kenalan dia pula semasa hayat dia tu. Orang lain pula yang akan kena kacau. Alamak, ni yang takut ni.
Dia datang minta makan sebenarnya. Oh, okey. Tak makan. Dan dalam kaedah dia, family kena buka pintu, bagi dia makan nasi sejuk ke apa ke, dan alaskan pinggan tu dengan kain kuning. Dan masa bagi makan tu kena pesan dekat dia, tempat kau bukan dekat sini lagi dah. Kena buat macam tu, kena bagi tahu tempat ni bukan tempat kau lagi dah. Lepas makan ni kau balik ke tempat asal kau. Dan dia lepas makan tu dia akan beredar dan dia tak datang lagi. Cuma pinggan yang kita bagi makan tu dah tak boleh digunakan lagi. Oh, macam tu. Sebab basuh lah banyak kali pun baunya tak hilang. Oh, bau apa tu bang? Bau tangan komolok tu lah. Komolok ni dikatakan oleh orang muka dia macam beruk dan besar. Okay. Dia kalau dia keluar berserta dengan kain kafan yang dah terburai tu sekali. Oh, okey. Kain kafan tu dia bawa sekali dengan kesan-kesan tanah. Cuma dia ni kalau dia bertembung dengan orang, dia akan tutup muka dia. Oh. Dia malu nak menunjukkan wajah dia pada orang. Dia ni sejenis sejenis entiti yang pemalu. Okey, faham. Cuma kalau orang bertembung dengan dia, orang takutlah sebab dah tahu itu bukan manusia. Itulah satu entiti yang datang berpunca daripada sumpahan. Okey. Kan? Dan ada kisah yang pernah berlaku melibatkan seseorang yang bersuku-suku tertentu ni meninggal di kampung tempat tinggal dia. Dan memang betul lepas 2-3 hari tu dia akan datang. Pernah lah satu cerita tu diceritakan pada saya. Kebetulan yang meninggal ni orangnya happy go lucky. Suka bergurau. Kemudian selepas dia pun dah pesan dekat kawan-kawan dia, lepas aku meninggal korang jangan keluar rumah. Dia dah pesan. Jadi kawan-kawan dia ni tengok dia tu happy go lucky. Jadi logik dia fikir tak kalah dia ni nak mudaratkan orang, tak kalah dia ni nak kacau orang. Kan? Jadi orang-orang yang lepak kat kedai tu pun pada malam 2-3 hari selepas kematian dia tu lepak kat kedai macam biasa, keluar rumah tak buat apa-apa. Jadi adalah seorang orang tua dekat kedai tu pesan, si Polan ni dah baru meninggal, korang ni janganlah keluar. Dia bukan dia tak pesan, dia dah pesan kan. Alah, dia kalau keluar aku tekeh-tekeh kepala dia buat gurau. Kalau dia keluar aku tekeh-tekeh kepala dia, aku ajak dia minta cross sekali. Dia buat ni macam manusia. Dia ni cakap besar lah. Kali orang tua tu pun balik, tak sampai setengah jam kelibah komolok tu muncul dekat kedai tu. Kawan-kawan dia tadi tu yang kata nak tekeh, nak ajak minta crow tu, semua bertemperan lagi. Cuma ada seorang kawan dia orang ni parking kereta belakang kedai tu. Dia nak lari tu kena pergi dekat kereta. Dia pergi dekat kereta, dia nak start kereta tu. Benda tu pusing menghadap kat cermin kereta. Dia pun datang. Tapi macam mana pun dia ni berjaya lah melarikan diri. Dan ada 2-3 orang yang pergi mengintip kubur dia. Pergi intip nak tengok macam mana dia keluar. Dia orang pergi panjat pokok. Ada pokok manggis besar lah dekat kawasan perkuburan tu. Dia orang pun ikat badan dia orang dengan tali supaya dia orang tak terlelap ke apa kan. Dia kata dalam pukul 11 lebih akan keluar asap di kubur tu. Kemudian kubur tu asap makin banyak. Kemudian terbentuk satu postur tubuh yang berdiri besar. Kemudian bila asap tu hilang, dia muncul. Pemolok tu muncul. Dan dia akan pergilah pada rumah waris dia ataupun kenalan dia dengan keadaan menangis seperti bayi. Sekarang ni dah tak muncul cerita-cerita macam tu. Sebabnya pertamanya mungkin generasi tu dah berlalu sehingga mungkin dah melepasi keturunan ketujuh. Okey, faham.
Sebab tu cerita tu dah tak ada lagi. Saya dapat cerita tu pun, yang cerita yang Azizan ni pun cerita dengan saya, dia kata kisah ni berlaku pada tahun 70-an. Oh, 70-an. 70-an. Sekarang memang tak ada dah. Saya berpendapat tumpahan tu dah luput lah. Dah melepasi generasi. Okey, kalau dibayangkan semula lah, saya cuba bayangkan, dia bukanlah seperti gula-gula Bukan. Ada yang kata dia berjalan tu dalam keadaan melompat. Cuma dia tak mengganggu orang. Tapi bila orang nampak, confirm lah orang akan takut. Yalah. Sebab orang tahu itu bukan manusia. Okey. Tapi berani jugalah diorang yang naik atas pokok, ikat diri, mata memang nak tengok benda tu kan. Itu level teko kampung tu semua tu. Kalau ada kes gaduh dia orang keluar dulu. Geng-geng ni lah yang nak tengok. Dia orang masa tengok tu terkencing. Takut pangkat pakcik pada Azizan ni lah. Azizan ni dapat cerita ni pada pakcik dia. Memang terkencing lah tengok. Memang terkencing tengok. Live kalau tengok wayang je kan. Ini betul-betul depan mata kau. Okeylah, secara umum orang yang dah meninggal dunia ni, roh dia akan ditempatkan di dua tempat saja. Sama ada sijin atau illiyin. Ini berdasarkan hadis Nabi. Maknanya dia tak akan balik ke alam manusia lagi. Kecuali kalau melainkan roh-roh para syuhada, orang-orang wali-wali Allah. Dia orang ni ada pengecualian sebab makam dia di sisi Allah tu tinggi. Okey, faham. Tapi kalau orang awam ni lah, biasanya bukan roh tu. Mungkin jin-jin yang berada di sekeliling tu yang tahu tentang orang tu ambil kesempatan merupakan diri sebagai dia and then mendatangkan fitnah lah pada si mati. Ya, betul juga. Itu ideologi diorang lah kan. Memang ideologi diorang pun kalau boleh cuba pesongkan. Kan? Dengan apa strategi yang ada untuk memfitnah orang yang nak meninggal dunia dan sebagainya. Okey. Saya yang cerita berbalik cerita yang pertama ni bang, saya nak cerita pada abang kan. Pengalaman saya. Dia cerita ni bang, dia macam tak logik. Tapi ni yang saya alami lah. Okey, ada satu kali ni saya mimpi yang saya ni di dalam satu bangunan kosong. Bangunan tu macam bangunan tak siap, bangunan tinggal. Dalam mimpi tu saya dikejar oleh satu bulatan warna putih lah, dia bercahaya tau. Dia kejar saya, lari sampai saya lari tengok belakang. Dah dekat. Makin lama dia makin dekat. Sampai saya lari sampai ada saya nampak pokok pisang. Kemudian saya pun lari di celah-celah pokok pisang tu, lari. Lepas tu saya pandang belakang. Benda tu seakan-akan dia macam melanggar badan saya sampai saya terbangun. Macam tu. Kemudian nak dijadikan cerita. Okeylah, tak ada apa-apalah. Jadi masa tu kan macam okeylah, ini mimpilah mainan syaitan. Okey. Jadi ada satu hari tu, masa tu hari raya. Masa tu pun bukan zaman COVID-19 ke apa. Jadi ialah masih kalau kita raya ni kan, kita berkunjung ke rumah orang kan. Jadi rumah yang saya kunjung ni dia banyak buku mastika. Okey. Buku mastika. Jadi saya pun penggemar juga buku mastika ni sebab ialah kita baca tertarik tau. Ingat nak baca sikit, terbaca sampai habis. Okey. Ada satu buku ni mastika lah kan, saya baca. Dia mengisahkan seorang penduduk kampung, dia ternampak cahaya warna putih yang bergerak laju dalam bangunan kosong tu, dan sebelah tu ada pokok pisang. Dan dalam buku tu dikisahkan bahawa cahaya tu sampai ke pokok pisang dia hilang. Dan tempat yang dalam buku mastika tu sama macam dalam mimpi saya bang. Allah. Jadi saya pun macam jap, ini macam cerita aku ni. Saya cakap macam tu lah kan. Tapi apa kemungkinan situ bang yang jadinya? Sebab saya macam ada orang cakap bila kita tidur roh kita ni berkeliaran. Jadi adakah masa tu roh saya yang dikejar? Tahu tak? Yang dikejar tu memang roh syuk lah. Sebab kita sebenarnya macam ni.
Aha. Roh kita ni berlapis-lapis. Okey. Yang masuk alam mimpi tu lapisan yang akan keluar. Sebab apa? Tubuh kita tu masih berdengkur, masih bernafas. Kan? Maknanya roh hakiki kita tu dia tak tinggalkan badan kita. Roh hakiki ni kalau dia keluar bau nafas dah tak ada, bau sejuk tu semua tu. Oh, okey. Mana dia ada tu, kadang orang panggil semangat. Cuma inilah menurut ulama lah kan. Dia tu kita punya roh ni berlapis-lapis. Bila kita mimpi, satu lapisan daripada roh kita akan masuk ke alam misal, dia panggil alam mimpi lah tu. Alam misal. Waktu tu tengoklah ke mana yang kita pergi ataupun siapa yang tarik kita masuk ke situ. Kadang-kadang ni pasal apa, siang tu mungkin kita dah lalu mana-mana tempat ke. Benda-benda tu berkenan tengok ke, dia nak macam nak kenal ke. Dia menyapa lah dalam mimpi tu. Yelah tu. Tapi memang yang saya tak boleh belah tu masuk dalam buku. Macam tempat sama, pokok pisang sama. Memang saya ingat lah kan, sebab benda tu apa yang kita alami. Jadi bagi saya memang satu benda yang agak, bila kita fikirkan balik macam mustahil pun ada juga, tapi kalau tak percaya pun tak boleh juga. Yelah. Okey Abang Adat, terima kasih banyak-banyak untuk cerita hari ni. Saya sangatlah gembira lah kan Abang Adat buat comeback balik. Lepas tu sebab ramai minta, kita orang pun memang nak dengar, tapi sebab ramai lagi yang nak cerita, kita bagi laluan pada yang lain dulu. Lepas tu barulah kita request Abang Adat balik. Abang Adat ada cerita lagi kan? Ada. Rasanya ada lah lepas ni part 6. Okey Abang Adat, sebelum tu macam biasalah, Abang Adat ada apa-apa kata-kata yang nak disampaikan kepada penonton kat luar sana? Pesanan saya, kita support lah Santai Chill ni. Walau siapa pun host dia, jangan kita beza-bezakan host kita tu, sebab mereka satu tim. Betul. Dia orang satu tim, dia orang melengkapkan satu sama lain dan memperkuatkan satu sama lain. Lagi satu, sebarang cerita yang diceritakan tu adalah pengalaman. Cuma yang di luar kawalan kita adalah sama ada orang menerimanya ataupun tidak, mempercayainya ataupun tidak. Jadi itu di luar kawalan kita lah. Kalau ada yang percaya, saya harap ambil sebagai panduan dan pelajarilah. Adalah sesuatu yang kita boleh pelajari dari situ. Kalau tak percaya pun tak mengapa kan, sebab kita ni selagi kita tak mengalaminya, kita takkan percaya. Bila kita dah melaluinya, baru kita yakin benda ni ada. Betul. Tapi saya doakan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diduga pun biarlah dugaan tu dugaan yang mampu kita hadapi. InsyaAllah Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Okey bang, terima kasih sekali lagi. Dan kepada korang yang nak dengar cerita Abang Adat lagi, jangan lupalah macam biasa, kalau korang nak komen nak di bawah ni, kita akan request lagi kat Abang Adat ni kan. Sebab Abang Adat ni ialah cerita dia kan, seorang guru. Dia cerita orang kata ada tertib bang. Abang punya cerita tu dia ikut RPH. Okey, kepada korang jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.